Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama dalam rumah Allah yang mulia ini. Jangan kita lupa untuk kita beriktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam rumah Allah ini, kita dikurniakan pahala i'tikaf. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah semua, apa khabar? Alhamdulillah. Dah sarapan ke belum? Sudah, alhamdulillah. Selamatlah, masjid tak payah siapkan sarapan ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, saya ucapkan syukur pada Allah Ta'ala yang dapat pertemukan kita pada pagi barakah ini. Pagi ini merupakan tanggal 29 Rejab. Dan demikianlah kita pun tahu bahawa 27 Rejab, malam 27 Rejab merupakan malam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka dengan itu saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Lembaga Pentadbir Masjid Muhajirin beserta dengan sekalian ahli jawatan kuasanya dan juga MRO-nya Ustaz Syakban dan juga kaki tangannya dan ustaz-ustaz yang lain, imam-imam, Bilal dan sebagainya yang telah berusaha untuk menjayakan majlis peristiwa Isra dan Mi'raj pada pagi ini. Ini adalah satu perkara yang penting kerana ia merupakan salah satu daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana peristiwa Isra Mi'raj ini perkara yang pelik yang tak pernah pun dapat masuk akal di sisi akal manusia biasa. Tapi begitulah kehendak Allah berlaku dan begitulah yang telah kita ketahui. Maka dengan sebab itulah di sini kita disuruh oleh Allah untuk kita bicarakan, beritahu kepada orang ramai supaya ingatkan mereka kebesaran Allah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah kepada manusia hari-hari kebesaran Allah. Hari-hari kebesaran Allah itu apa dia? Iaitu perkara-perkara yang berlaku yang menunjukkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Dan demikianlah perkaranya, antaranya ialah peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagi kita orang-orang yang Islam, yang beriman, malam yang paling istimewa untuk kita ialah malam Lailatul Qadar. Memang betul. Kerana Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi bagi diri Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling istimewa ialah malam Isra dan Mi'raj. Kenapa? Kerana pada malam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke langit dan bahkan melepasi 7 petala langit, menghadap pada Rabbul Alamin dan kembali ke kota Madinah, ke kota Mekah Al-Mukarramah. Semua perkara itu berlaku dalam satu malam sahaja. Dan ini sudah tentu tak masuk akal. Bahkan dalam sebahagian riwayat menyebutkan apabila baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik sampai ke tempat tidur, tempat pembaringannya yang awal, tempat pembaringan Nabi itu masih lagi hangat-hangat lagi, masih lagi panas-panas lagi. Kenapa?
Sebab baru macam kita tuan-tuan dan puan-puan tengah-tengah malam bangun nak pergi ke toilet, kemudian lepas ke toilet kita balik ke tempat tidur kita, masih lagi panas-panas bekas daripada pembaringan kita. Jadi gambarkan peristiwa yang begitu jauh perjalanannya, Mekah sampai Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha melepasi langit yang ketujuh, balik ke Baitul Maqdis, balik ke Mekah, semuanya dalam beberapa saat sahaja. Tak masuk akal. Itulah dia sebabnya Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat yang pertama daripada surah Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuryahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang artinya Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah SWT mulakan surah ini yang dinamakan surah Al-Isra, atau ada juga dinamakan dia surah Bani Israel, bahawa Allah memulakan dengan perkataan Subhanah, Maha suci Allah. Bertasbih kepada Allah Subhanah ini bila Allah mulakan dalam sesuatu surah, dia adalah satu petunjuk bahawa dalam surah itu ada sesuatu yang Allah nak ceritakan kepada kita yang pelik, yang tak masuk akal, yang pelik bin ajaib pula, tak masuk akal. Macam mana? Itulah dia nak ceritakan tentang Isra Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab Islam bila mereka mendengar sesuatu berita yang pelik, mereka akan kata subhanallah. Pelik itu maknanya kita mengucapkan tasbih pada Allah, kerana Maha suci Allah, Dia mampu dan Dia berkuasa untuk melakukannya. Kita melihat ada seorang nenek umur 82 tahun mengandung. Nenek tu yang mengandung, subhanallah. Kan kita kata subhanallah. Dan memang mengandung. Siti Sarah, isteri Nabi Ibrahim AS, mengandung anaknya yang bernama Ishak, umurnya 82 tahun. Dan begitu juga bila kita lihat seorang perempuan yang tak ada suami, yang suci, yang bersih, tiba-tiba mengandung, subhanallah. Macam mana mengandung pula? Itu telah berlaku kepada Sayyidatina Maryam binti Imran, ibu kepada Nabi Isa AS. Jadi bila Allah mulakan ayatnya dengan subhana, maknanya Maha suci Allah, ada something dalam surah itu yang pelik, yang Allah nak beritakan kepada kita. Kepada jemaah yang duduk yang tak nampak saya, duduklah posisi yang boleh nampak, ya, yang terlindung kat tiang sebelah kanan, yang terlindung kat tiang sebelah kiri, ya. Jadi kalau kita duduk ni, kita belajar ni, kita kena tengok kepada kita punya guru yang mengajar lah. Supaya apa? Supaya dapat konsentrate. Kalau tidak, dia berkhayal. Tuan-tuan duduk macam ini, okey, tapi wajah tuan-tuan, badan tu pusing sikit lah menghadap kepada saya, yang ada sebelah kanan, yang sebelah kiri. Sebab kalau kita duduk straight, kita pusing kepala saja, setengah jam boleh, badan kepala pun, urat pun boleh sakit tu. Jadi relax, duduk menghadap pada ustaz, relax, ya. Jadi macam tu lah, ya. Sebab kita ni nak mengambil faedah. Jadi subhanallah, tak tahulah boleh muat ke tak di dalam masa 45 minit ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjalankan hamba-Nya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah, yang telah kami berkatkan di sekelilingnya. Allah taala berkatkan Masjidil Aqsa, dan Allah berkatkan di sekeliling Masjidil Aqsa.
Jadi bila Allah Ta'ala mengatakan allazi barakna haulah, yang telah kami berkatkan di sekeliling Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita lihat Masjidil Aqsa ni, dia terletak di Palestin. Kenapa namanya Aqsa? Aqsa tu dari segi bahasa Arab tu makna yang jauh. Ya, itu adalah kerana Masjidil Aqsa kalau dibandingkan dengan Masjidil Haram, dengan Masjid Nabawi, maka Haram kat Mekah lah, Nabawi di Madinah, maka Aqsa tu terletak kat ujung, kat Palestin. Jadi dinamakan Aqsa tu makna jauh. Memang dia pun jauh lah daripada tanah haram Mekah dan Madinah, ya. Jadi oleh kerana dia tu jauh, maka nama yang dia adalah Aqsa, Masjidil Aqsa. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi Allah SWT berkatkan Masjidil Aqsa. Allah berkatkan keliling Masjidil Aqsa, iaitu seluruh kawasan daripada Baitul Maqdis sampailah kepada sebelah timurnya, iaitu di Sungai Euphrates. Sungai Euphrates itu di mana? Di negeri Iraq. Daripada Baitul Maqdis sampai ke sebelah baratnya di Sungai Nil. Sungai Nil di mana? Iaitu negeri Mesir. Dan daripada Baitul Maqdis sampailah Bukit Anadol. Di mana Bukit Anadol? Di Turki. Dan daripada Baitul Maqdis sampailah ke selatan di Madinah Munawwarah. Maka ke seluruh ratusan ribuan radius kilometer ini semuanya diberkatkan dengan kerana sebabnya Baitul Maqdis. Ini ustaz mana dapat ni? Al-Quran. Allazi barakna haulah, yang telah kami berkatkan keliling Baitul Maqdis. Tuan-tuan dan puan-puan yang biasa ikut paket-paket umrah, jejak Rasul dan sebagainya, kita kalau tengok bumi ini yang di sebelah negeri Syam, Syria, Jordan, negeri Mesir, Madinah sendiri penuh dengan buah-buahan. Subhanallah, kalau Madinah dengan kurma, kalau yang lain tu dengan buah-buah citrus fruit, buah-buah anggur, buah-buah kita orange tu besar-besar. Masya Allah, berkat. Kenapa berkat? Dari kerana berkatnya Baitul Maqdis. Andai kata kita fikir seluruh keliling Masjidil Aqsa ini atau Baitul Maqdis semua mendapat berkat, bagaimana Baitul Maqdis itu sendiri? Masya Allah, sudah tentulah Baitul Maqdis lebih lagi berkat. Jadi di sini apabila Allah SWT mengatakan ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, sebenarnya Masjidil Aqsa ni zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj belum lagi ada. Kenapa ustaz kata Masjidil Aqsa? Islam sampai ke kota Baitul Maqdis pada tahun 15 Hijrah, pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pergi ke Baitul Maqdis pada malam Isra Mi'raj sebelum hijrah. 1 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah Munawwarah. Macam mana kata ilal Masjidil Aqsa? Maka ulama telah mengatakan maksud daripada Masjidil Aqsa ialah kawasan seluruh Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis nama asalnya dahulu ialah Masjidil Aqsa. Itu tuan-tuan ya. Boleh saya minum air sikit? Terima kasihlah. Lemas juga pakai emas ni. Tuan-tuan tak bercakap tak apa, kita yang bercakap ni nafas pula masuk ni lemas. Tapi apa nak buat, nak takdir Allah, kita terima sajalah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang kita biasa nampak gambar, yang gambar macam Masjidil Aqsa, the Dome of Rock ni, ini sebenarnya setelah zaman Islam. Zaman sebelum Islam sampai ke bumi Baitul Maqdis, tak ada masjid-masjid ni, semua tak ada. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi Nabi SAW sampai Baitul Maqdis pada malam Isra Mi'raj. Nabi SAW pun sampailah ke bumi Baitul Maqdis dan terus landing dengan buraknya. Jadi saya ambil ringkas-ringkas lah ya. Nak cerita betul-betul komplit memang tak cukup ni ya. Nabi SAW sampailah ke Baitul Maqdis
sampailah ke tempat yang dinamakan sekarang ini Masjid Burak. Sekarang ini namanya Masjid Burak. Jadi Masjid Burak ini terletak di kawasan ini sekarang ni tuan-tuan. Asalnya kawasan ini ialah bukit saja. Jadi sekarang ini telah dibinakan masjid dan kemudian dinamakan dia Masjid Al-Burak Asy-Syarif, Masjid Burak yang mulia, ya. Dia turun bukit, dia lebih kurang 32 anak tangga turun ke bawah. Dikira macam-macam tepi bukit lah. Dan apabila Nabi dah sampai di sini, ni tembok tuan-tuan, tembok batu, asalnya tembok batu. Tetapi tak ada tempat Nabi nak ikat buraknya. Jibril dia cocok jarinya ke tembok ni dan berlubang, dan Nabi SAW pun ikatkan buraknya di sini. Tetapi ini sekarang ni tembok konkrit, ya. Asalnya bukit, tembok batu bukit. Tapi ini sebagai satu simbol lah. Bukan exactly ini Jibril punya cocok jari kat sini, tapi ini kawasannya, ya. Dan di sinilah Nabi pun ikat buraknya. Dan dibinakan zaman Sayyidina Uthmaniyah. Di zaman Uthmaniyah dibangunkan bangunan ini, dinamakan dia Masjid Burak. Kalau tak dibangunkan bangunan ni, orang-orang akan lupa mana Masjid Burak, mana Masjid Burak. Jadi dengan itulah dibangunkan bangunan itu, maka orang pun dapat kenal lah, oh ini Masjid Burak. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi kalau sekira andai kata tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Baitul Maqdis, kat mana Nabi kat Burak? Inilah dia, di tempat yang dinamakan Masjidil Burak. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah diikatkan buraknya di sini, dibawa oleh Jibril. Ni semua bukit. Naik bukit sikit tak banyak, sampailah ke atas satu tempat yang di mana telah berkumpul semua para nabi-nabi dan rasul. Semua nabi-nabi dan rasul ni dah berkumpul dah, ya, di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, tempat ini tempat Nabi solat dengan para nabi dan rasul. Tak keluar gambar, ya? Tak keluar gambar, ya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tadi gambar ada tak? Tadi ada, ini sekarang dah hilang lah. Cuba tengok. Tadi ada apa-apa gangguan tak? Jadi apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat yang rata, di mana seluruh nabi-nabi dan rasul, seramai lebih kurang 124,000 nabi-nabi dan rasul. Dalam 124,000 nabi-nabi dan rasul terdiri daripada 313 rasul dan selebihnya ialah nabi-nabi. Apa beza Nabi dengan Rasul? Nabi orang yang mendapat wahyu, tapi tak disuruh supaya berdakwah, itu Nabi. Tapi Rasul orang yang mendapat wahyu dan diperintah untuk berdakwah. Jadi semua Rasul adalah Nabi kerana dapat wahyu, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Dan daripada kalangan Rasul 313 itu, seramai 25 rasul yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dan wajib kita beriman dan mengetahui nama-nama mereka. Jadi kalau kita test sekarang ni, satu orang sebutkan nama rasul 25, boleh ingat tak? Alamak ustaz, janganlah test. Allah, itu kelemahan kita tu. Patut kita kena tahu nama-nama Nabi, daripada Nabi Adam AS, Nabi Noah, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yaqub, Nabi Ismail, sampai pada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Itu wajib tu. Itu rukun iman kita. Rukun iman ialah beriman dengan rasul-rasul Allah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Semua rasul-rasul dan nabi-nabi ni sudah ada standby dah, duduk menantikan kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala pun perintahkan Jibril bawa Nabi SAW, diletakkan di depan untuk jadi imam. Dan kemudian dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sembahyang dengan sekalian nabi-nabi dan rasul 2 rakaat. Dan kemudian lepas itu selesai. Di sini kita lihat apakah hikmahnya,
Allah Ta'ala mendatangkan semua Nabi-Nabi dan Rasul itu kepada malam Isra' Mi'raj. Sebenarnya semua Nabi-Nabi dan Rasul, daripada Nabi Adam AS sampai pada Nabi Isa AS, Nabi yang sebelum Nabi kita Rasulullah SAW, semua mereka tahu Nabi yang paling mulia sekali ialah Khataman Nabiyyin, penutup sekalian Nabi. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu inilah orang yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala telah ambil janji pada semua nabi-nabi dan rasul. Sebagaimana dalam surah Al-Imran Allah Taala telah mengatakan, "Walaqad akhadna mitsaqan nabiyyina." Telah kami ambil janji daripada sekalian nabi-nabi. Semua nabi-nabi telah kami ambil janji. Yang ambil janji apa? Apabila datang nabi akhir zaman nanti, la tu'minun nabihi wa la tansuranna, hendaklah kamu beriman dengannya dan hendaklah kamu membelanya. Dah keluar gambar dah. Jadi hendaklah kamu beriman dengannya dan hendaklah kamu membelanya. Jadi semua nabi-nabi kata, ya, kami ambil janji itu. Jadi semua nabi-nabi tahu the last prophet, nabi yang terakhir ialah nabi yang paling mulia, iaitulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semua nabi-nabi ingin kalau kita pun diberitahu, wah ini satu ulama besar ni, kita pun rasa, wah kalaulah aku dapat jumpa, wah aku dapat barakahnya. Semua nak jumpa. Begitulah para nabi-nabi. Tapi mereka tak dapat jumpa sebab mereka pun telah kembali kepada Allah. Tetapi Allah tidak hampakan mereka. Pada malam Isra' dan Mi'raj, Allah temukan semua mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semua nabi-nabi dalam roh, dalam betul roh, sebab mereka dah kembali kepada Allah. Cuma 4 nabi saja yang masih dalam roh dan jasad, tak mati lagi. 4 nabi yang masih lagi dalam roh dan jasad. Dan 2 di langit, 2 di bumi. Siapa tu 2 di langit? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. 2 di bumi itu siapa? Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ni dia hidup lagi sebelum zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu sejarah dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi juz yang ke-15 ada ceritakan dia. Jadi Nabi Khidir ni dia kalau sekiranya dalam satu hari dia akan sembahyang 5 waktu di 5 tempat yang berbeza. 5 waktu 5 tempat berbeza. Sembahyang subuh di Masjidil Haram Mekah, sembahyang zuhur di Madinah Al-Munawwarah Masjid Nabawi, sembahyang asarnya di Masjidil Aqsa, dan sembahyang maghribnya di Bukit Tursina, dan sembahyang isyanya di Masjid Jami' Umawi di Mesir. Subhanallah, ini luar biasa, memang luar biasa. Nabi Khidir ni dia bertemu dengan para nabi-nabi dan juga mereka yang bakal menjadi, kita katakan, wali-wali Allah. Jadi kalau sekiranya di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa dia semayang, kat mana dia semayang? Nabi Khidir alaihissalam dia akan semayang di tempat yang ada, namakan dia tu makam Nabi Khidir alaihissalam. Ini tempatnya Nabi Khidir, dia duduk berzikir. Ini nama Qubatul Khidir. Dia semayang kat depan sini, ada sikit satu tanda hitam tu. Dia semayang kat depan situ. Tak keluar gambar lagi. Tak keluar. Ada problem. Allah, sian tuan-tuan. Dapat kita tengok, dapat kita rasa sikit ya. Ada keluar gambar. Dia pun demam juga ni. Okey, tak apa. Jadi Nabi Khidir alaihissalam dia akan berzikir, beramal, di sini lepas asar. Sembahyang asarnya dekat tempat Quba dia. Ini Quba ni terletak betul-betul kat ceruk, ke tepi ujung corner daripada kawasan masjid. Kawasan masjid ni dan kawasan masjid ada kat sini makam Nabi Khidir alaihissalam. Dah keluar gambar. Okey, good. Jadi Nabi kita Rasulullah SAW bila dah selesai daripada ikat burak sini,
Nabi SAW pergi ke tengah-tengah sini. Di sini ada satu mihrab yang dinamakan Qubbah Nabi. Tapi zaman Nabi ni tak ada mihrab dia lah ya. Zaman Nabi cuma tanah lapang saja. Tetapi di sini sudah ada mihrabnya. Dan begitulah juga kalau kita lihat ya, dalam masa kita bawa rombongan jemaah-jemaah jemaah haji mereka, jemaah umrah ya, mereka dapatlah semayang di tempat semua para nabi-nabi semayang. Ini tempat para nabi semayang. Jadi tempat yang Nabi semayang jadi imam ni dibangunkan Qubbah, dinamakan iaitu Qubbatun Nabi, Qubbah Nabi. Dan kemudian ini tempatnya semua para nabi-nabi dan rasul. Tapi ini bukan nabi rasul lah, ini jemaah-jemaah Singapura. Ya, ini cuma kita tunjukkan gambar je. Alhamdulillah lah. Sebenarnya saya pun rasa sedih juga. Selama dah lebih daripada 10 tahun, kalau malam Isra Mi'raj mestilah di tempat Nabi sembahyang tu. Tapi alhamdulillah. Jadi dengan itulah dia tuan-tuan dan puan-puannya. Jadi tak apalah, itu semua dah takdir Allah. Jadi itulah dia tempat Nabi sembahyang. Jadi bangunan ini semua tak ada lagi. Bangunan masjid yang kita nampak ni yang ada kubah warna emas di ke atas ni tak ada lagi. Ya, tapi dibangunkan oleh khalifah-khalifah Islam. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, membawa ataupun dibawa oleh Jibril pergi ke tempat yang kita katakan tadi, iaitu tempat Nabi sembahyang. Dan dengan itu sembahyanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi-nabi dan rasul. Satu soalan kita, kenapakah Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis untuk dikumpulkan dengan semua para nabi dan rasul? Bawa malah nabi-nabi rasul pergi ke Mekah. Nabi kan dekat Mekah. Mekah kan kita punya Kaabah ada. Patut bawa ke Mekah kan bagus. Sebenarnya tidak, ada rahsia dia tuan-tuan. Baitul Maqdis ini adalah merupakan Baitul Maqdis ini sebenarnya dia adalah kiblat kepada semua nabi-nabi, daripada Nabi Adam AS sampai kepada Nabi kita sendiri Rasulullah SAW. Nabi kita pun menghadap ke Baitul Maqdis. Jangan lupa, setelah wajib sembahyang 5 waktu, kita umat Islam zaman Nabi lah menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. 1 tahun 4 bulan. Selama 16 bulan solat menghadap Baitul Maqdis. Jadi makna semua nabi-nabi menghadap Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ini kiblat. Jadi oleh kerana dia kiblat, maka semua nabi-nabi dikumpulkan di Baitul Maqdis. Tetapi di sini satu soalan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak Mi'raj, naik saja dari Mekah? Kenapa Nabi pergi ke Baitul Maqdis? Kerana Baitul Maqdis terletak di bawah pintu langit. Nampak? Kita dengar dalam sejarah Isra Mi'raj ni kan, mungkin dengan ustaz-ustaz lain ada sebut Nabi sampai langit pertama, Jibril minta izin, malaikat tanya, sudah siapa sama engkau ya Jibril? Sama aku Muhammad. Sudahkah dia diutuskan? Sudah. Baru dibuka pintu. Jadi langit ada pintu tuan-tuan. Macam mana masjid kita ada pintu, langit pun ada pintu. Tapi pintu langit tu kat mana ya? Di atas Baitul Maqdis. Kenapa pula atas Baitul Maqdis? Kenapa tak Mekah? Ini speciality Baitul Maqdis. Mekah ada dia speciality dia, tapi ini Baitul Maqdis ada speciality. Nampak tuan-tuan? Sebab itulah di sini Baitul Maqdis dia adalah bumi yang paling dekat dengan langit. Paling dekat bumi dengan langit ialah di Baitul Maqdis. Macam mana ustaz bumi paling dekat? Jadi bumi ni distance dia antara bumi dengan langit ni berbeza-beza, macam bukit lah ya. Tapi antara langit yang paling dekat dengan bumi ialah di Baitul Maqdis. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa yang mati di Baitul Maqdis seperti dia mati di langit dunia. Subhanallah. Ini kelebihan Baitul Maqdis lah. Jadi dalam kelebihan Baitul Maqdis ni banyak. Sayyidatina Maimunah binti Sa'ad radhiyallahu anha, beliau telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aftina bi Baitul Maqdis, beritahulah kepada kami apa tu Baitul Maqdis, apa kelebihan-kelebihannya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, hiya ardul mahsyar wal mansyar. Bumi Baitul Maqdis ialah bumi yang kita akan dibangkitkan yaumul qiyamah dan akan dikumpulkan. Masya-Allah. Ustaz, bumi Baitul Maqdis? Yes, ini hadis Nabi, tuan-tuan. Dan di akhirat nanti, di yaumul qiyamah, Allah akan lebarkan bumi Baitul Maqdis supaya dapat dikumpulkan semua manusia yang berbilion-bilion, trilion-trilion. Tak boleh nak kira lagi lah, semua yang di atas bumi Baitul Maqdis. Kemudian Nabi perintah, fa'tuha fasallu fiha. Datanglah Baitul Maqdis dan salatlah dalam Baitul Maqdis. Faman salla fiha kafalahu ajru alfi salat fi masiwa. Siapa yang sembahyang di Baitul Maqdis satu salat, dia dapat pahala seperti 1000 salat di tempat yang lain. Kemudian Maimunah pun kata, ya Rasulullah, kalau orang tu tak sanggup nak datang Baitul Maqdis, macam kita sekarang ni tengah Covid, mana boleh nak pergi ke Baitul Maqdis? Maka Nabi kata, siapa yang tak boleh datang, fab'athu zaitan yusraju fihi. Hantarkan minyak supaya menerangi Baitul Maqdis. Kaman sallafi, maka dapat pahala seperti orang yang sembahyang di dalamnya. Jadi kalau zaman dulu, tuan-tuan, di dalam kawasan Masjidil Aqsa ada satu perigi besar. Perigi itu diisikan minyak. Sebab orang-orang bila datang, dia buat minyak zaitun lah, untuk nak jadi. Sebab zaman dulu bahan pembakar ialah minyak, untuk lampu-lampu semua pakai minyak. Tapi sekarang orang dah tak pakai minyak, orang pakai elektrik. Jadi kalau ada orang nak hantar minyak, kita tak boleh bawa. Tak boleh. Habis, ustaz, saya nak dapat pahala ni. Awak hantar fulus, duit lah. Berapa nak hantar minyak? Hantar duit. Sekarang pakai elektrik aja, bayar bil aja. Jadi kita kirim lah. Ada kawan nak pergi Baitul Maqdis, saya kirim lah. Habis sekarang ustaz tak ada orang nak pergi Baitul Maqdis, susah ni. Kita transfer. Alhamdulillah lah, kita pun dah lama kat sana ni. Kita punya ejen kita punya kawan kita kat sana, kita pun hantarkan duit ni. Ini untuk Baitul Maqdis, ya, untuk orang fakir miskin Mekah, fakir miskin Baitul Maqdis, dan untuk Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, dapat pahala ini juga. Al-Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, sesiapa yang bersedekah 1 dirham di Baitul Maqdis, 1 dirham banyak mana? $1 pun tak sampai. Maka bagi dia pahala seperti 1 gunung Uhud. Wow, 1 gunung Uhud. Siapa yang dah pernah pergi Madinah, gunung Uhud paling besar sekali dalam kota Madinah. 10 km panjang, 5 km lebar. Wow, besarnya. 1 dirham dia sedekah di Baitul Maqdis, dapat pahala 1 gunung Uhud. Dan siapa yang bersedekah setengah keping roti, sedekah orang miskin di Baitul Maqdis, maka dia diharamkan dari api neraka. Masya Allah. Sikit saya sedekah dapat pahala besar macam tu. Ini kelebihan Baitul Maqdis, tuan-tuan. Itulah sebabnya dinamakan dia kiblat yang pertama. Dan itulah sebabnya semua para nabi-nabi rasul menghadap Baitul Maqdis. Tapi kenapa ustaz istimewa betul Baitul Maqdis ni? Kenapa Mekah? Mekah ada dia punya kelebihan. Jangan kau ingat Mekah tak ada kelebihan lain pula. Jadi di sini kalau sekiranya kita lihat di Baitul Maqdis ni, yang kalau kita nampak gambar ni, masjid ni, gambar masjid ni, ini masjid ni dinamakan the Qubbatus Sakhra, the Dome of Rock. Masjid ini dinamakan Qubbatus Sakhra, Dome of Rock, kerana bawah dia ada batu. Ni kubah dia besar, tuan-tuan, ya. Bawah dia ada batu. Ni kubah cantik, kubah dia. Inilah dia batu. Batu macam bukit. Kenapa batu ni? Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man yusiruhu an yanzura ila sakratil jannah falyanzur ila sakratil Baitul Maqdis." Siapa yang nak melihat batu syurga, lihatlah batu Baitul Maqdis. Jadi batu ini sebenarnya batu syurga. Dan kalaulah sekiranya kita orang-orang yang solat, ya, di Baitul Maqdis ini, ya, di bawah dia, bawah batu syurga ni ada pula gua. Ini namanya Gharul Anbiya, gua para nabi-nabi. Tidak seorang nabi pun yang datang Baitul Maqdis melainkan dia akan sembahyang di sini. Jadi gambarkan tuan-tuan dan puan-puan,
Kalau kita di Mekah, tempat paling special sembahyang dalam mana? Dalam Hijr Ismail, depan Kaabah. Kalau di Madinah Munawarah, tempat yang paling special sekali kita sembahyang di mana? Dalam Raudah. Kenapa nama Raudah? Raudah tu taman syurga. Kalau di Baitul Maqdis, tempat yang paling special kita sembahyang ialah bawah batu syurga. Jadi kalau batu syurga, bawah dia kita masuk, maknanya kita sudah masuk dalam syurga. Subhanallah tuan-tuan. Tapi kalau di Mekah, Madinah nak sembahyang, merebut orang. Tapi di Baitul Maqdis tak ada orang merebut. Tengok gambarnya. Ada space, ada kosong lagi tempat tu. Masya Allah ya. Itulah dia tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Baitul Maqdis ini istimewa, di mana Allah Taala telah letakkan batu syurga ini sebagai tanda kiblat. Tanda kiblat. Kalau kita di Mekah tuan-tuan, kita sembahyang menghadap Kaabah. Dalam Masjidil Haram, kalau kita salat, kita mesti menghadap Kaabah. Kalau kita luar Mekah, di Singapura, kita menghadap Mekah. Kalau orang zaman dululah sembahyangnya menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kalau luar daripada Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Tapi kalau orang yang dalam Baitul Maqdis, nak menghadap mana? Menghadap kepada batu syurga ni. Subhanallah tuan-tuan. Jadi inilah dia batu syurga sebagai kiblat kepada semua orang yang beriman pada zaman dahulu. Allah Allah Allah. Tapi Ustaz, masjid ni siapa yang bangunkan masjid ini? Sebenarnya Islam sampai ke Baitul Maqdis pada zaman pemerintah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentera Islam telah sampai ke Baitul Maqdis, dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima Islam, dengan beberapa panglima lain. Seramai 20,000 bala tentera Islam kepung Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ni sebenarnya dia adalah fortress. Fortress tu apa? Benteng, dikelilingi dengan tembok ya. Jadi kalau sekiranya kita lihat, kita tak nampak sangat kat sini. Tapi kalau kita lihat daripada seluruh Baitul Maqdis, ini gambaran ni je lah. Dia ada tembok keliling Baitul Maqdis. Jadi tembok ini orang tentera Islam kepung selama 4 bulan. Yang duduk dalamnya ialah orang-orang Kristian. Sebab kita kena ingat, Kristian sudah ada sebelum Islam, 500 tahun sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi padri-padri Kristian semua duduk bertahan, ya, tak mau menyerah diri. Pintu-pintu semua ditutup, semua pintu-pintu ditutup. Jadi tentera Islam tak boleh masuk. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Khalid bin Walid, Syarahbil bin Hasan, ya, dan demikian juga Sufyan, Abi Sufyan, mereka ni membawa bala tentera kepung Baitul Maqdis. Apabila padri-padri dan orang-orang Kristian dalam Baitul Maqdis sudah kelaparan, makanan dah habis, dah tak ada lagi ration dia pun nak serah. Tapi nak serah dengan syarat, kami nak khalifah engkau datang menerima kunci pintu Baitul Maqdis. Jadi Abu Ubaidah tulis surat kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, ya Khalifah, kami takkan diberikan kunci Baitul Maqdis melainkan kau sendiri datang menerimanya. Sayyidina Umar datang. Sayyidina Umar datang dengan seorang hamba dia. Naik apa? Naik keldai. Keldai, Allah. Kemudian Nabi Sayyidina Umar dengan hamba dia bergilir-gilir. Keldai ini 2 orang tak boleh naik, kena 1 orang saja naik. Jadi kalau Sayyidina Umar naik, hamba dia tarik. Kalau hamba dia naik, Sayyidina Umar tarik. Masya Allah. Begitu tawaduk Sayyidina Umar. Sampai depan Baitul Maqdis. Dan Sayyidina Umar dia memakai pakaian. Sayyidina Umar ni tak ada banyak pakaian. Kalau kita pakaian satu almari penuh, Sayyidina Umar cuma 1 helai je. Itulah yang dia pakai semayang, itulah yang dia pakai berjalan. Dan 1 helai itu pun 12 tampal, betapa tampal baju dia. Allah, Khalifah Islam ni.
kira power, empire of Islam, tapi itulah khalifah dia. Sampai depan pintu Baitul Maqdis, maka Sayyidina Umar pun disyorkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, komandan tentera Islam. Wahai khalifah, tukar baju lah, malulah kita nanti padri tengok kita punya presiden ni pakai baju tampal-tampal, 12 tampal, malu lah kita. Sayyidina Umar kata apa? Kunna adillah walakinna Allah azzana bil Islam. Dulu kita ni orang Arab ni hina, tak ada siapa pandang pun kita orang Arab. Walakinna Allah azzana bil Islam, tapi Allah telah muliakan kita dengan Islam. Faman talabal izza bi ghairi ma azanallah, sesiapa yang mencari kemuliaan dengan jalan yang lain daripada Islam, azallahu Allah, Allah hinakan dia. Macam kita lah hari ini, kita ingat kita boleh bangunkan Islam dengan duit, dengan kemajuan, dengan kemodernan. Langgar hukum Allah, langgar hukum syariat, halal haram tak peduli, yang penting kita kaya, yang penting kita mewah. Akhirnya apa? Orang Islam sekarang dah hina. Hari ini kita orang Islam dipandang hina oleh orang-orang yang bukan Islam. Itulah kata-kata Sayyidina Umar, betul sekali. Apabila padri buka pintu Baitul Maqdis, saya pun sebenarnya waktu baca sejarah ni, saya pun tak faham, ini apa ni, ada pintu-pintu ni. Kita masuk Singapura, mana ada pintu-pintu? Immigration ni adalah, tapi ni pintu-pintu ni apa ni? Rupa-rupa yang baru kita faham. Baitul Maqdis tu dia macam fortress, macam benteng, kelilingnya semua tembok dan ada pintu-pintunya. Oh, padanlah ada pintu. Jadi bila padri tu buka saja, dia tengok Sayyidina Umar, dia pun terkejut. Dia kata, kalaulah khalifah Islam kau datang dengan pakaian yang cantik, dengan kenderaan yang mewah, aku tidak akan berikan kunci Baitul Maqdis kepada dia. Kerana aku telah baca dalam buku aku, khalifah yang akan mengambil kuasa Baitul Maqdis ini ialah khalifah yang memakai baju 12 tampal. Masya Allah. Dan dialah khalifah yang berjalan bergilir-gilir dengan hamba dia. Hamba dia naik, dia tarik, dia naik, hamba dia tarik. Exactly itulah dia Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah tuan-tuan ya. Jadi diserahkan kunci kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk saja, pertama Sayyidina Umar tanya, mana dia Masjid Nabi Daud? Kenapa pula nak cari Masjid Nabi Daud? Sebab Nabi SAW telah beritahu kepada sahabat-sahabat di mana tempatnya Nabi SAW solat dan dibawa naik ke langit. Nabi dah beritahu sahabat, dan tempat itu ialah di sebelah Masjid Nabi Daud. Jadi Sayyidina Umar tanya, mana Masjid Nabi Daud? Padri ini dia nak kelirukan Sayyidina Umar, dia bawa pergi satu church, satu gereja. Wah, cantik. Sayyidina Umar tengok, ini bukan dia. Dibawa lagi satu gereja yang kedua pula. Sayyidina Umar tengok, ini bukan dia. Padri dia tahu dah, Sayyidina Umar ada ilmu dia, dia ada pengetahuan tu Masjid Nabi Daud. Dibawalah betul-betul Masjid Nabi Daud. Kat mana Masjid Nabi Daud itu? Betul-betul Masjid Nabi Daud tu berada di atas batu syurga. Itulah dia batu syurga tuan-tuan. Jadi Masjid Nabi Daud ini, sebagaimana dalam hadis Nabi dah sebutkan, dia pintu dia dah sengit dah, dan penuh dengan kotoran. Kenapa Ustaz Masjid Nabi Daud macam tu? Nabi Daud Yahudi, Bani Israel. Orang-orang Kristian dengan orang Yahudi musuh, not friend. Kenapa? Sebab orang Yahudi kata Nabi Isa anak haram, na'udzubillah. Orang Yahudi kata Mary, Siti Maryam, perempuan zina. Mana ada anak kalau tak kahwin, tak ada berjantan, na'udzubillah. Itu tuduhan orang-orang Yahudi pada Kristian. Orang Kristian marahlah. Sebab tu orang Kristian dengan Yahudi musuh, bukan friend, musuh. Jadi orang Kristian, sampah-sampah sarak semua dia campak kat dalam Masjid Nabi Daud. Jadi Masjid Nabi Daud kotor. Atas batu syurga ni kotor Masjid Nabi Daud. Sayyidina Umar tengok Masjid Nabi Daud exactly macam mana yang Nabi kita SAW sudah beritahu. Sayyidina Umar kata, ya betul, ini Masjid Nabi Daud. Maka Sayyidina Umar perintahkan, bersihkan Masjid Nabi Daud, bersihkan, buang kotor-kotor, cucikan dia. Kemudian Sayyidina Umar kata, jangan satu orang pun sembahyang di sini melainkan setelah 3 kali turun hujan. Alhamdulillah, dengan izin Allah turun hujan 3 hari, cuci bersih semua kawasan Masjid Nabi Daud.
Di mana tu? Di atas batu syurga. Maka dengan itu Sayyidina Umar pun membangunkan masjid, dibuat daripada kayu lah. Bangunkan masjid buat daripada kayu, dan boleh isi lebih kurang 4,000 orang. Oh, masjid besar daripada kayu. Di mana? Di situlah di batu syurga tu. Itulah masjid yang pertama dibangunkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an pada tahun di mana Sayyidina Umar, tentera Islam, masuk ke Baitul Maqdis tahun 15 Hijrah. Secara exactly 16 Rabiul Awal 15 Hijrah, Islam masuk ke Baitul Maqdis. Setelah zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, datang Khalifah Islam Abdul Malik bin Marwan, zaman pemerintahan Umayyad Empire. Abdul Malik bin Marwan, dia melihat orang-orang Islam kagum dengan gereja-gereja. Sebab gereja ni memang orang-orang Kristian ni dia cantikkan, ada perhiasan-perhiasan. Jadi orang Islam ni tengok gereja cantik, cantik. Jadi Abdul Malik bin Marwan dia berniat nak bangunkan satu masjid yang melebihi kecantikannya gereja-gereja ini. Maka diperintahkan dia punya engineer, arkitek buatkan simbol ataupun contoh supaya dia dapat lihat mana yang dia nak pilih. Maka arkitek dia pun buatlah satu contoh. Maka contoh itu mereka mendapat melihatnya sesuai seperti mana yang kita lihat Masjid Qubatus Sakhra ini. Jadi Masjid Qubatus Sakhra ini sebenarnya ialah daripada arkiteknya Abdul Malik bin Marwan. Jadi kita nampak bangunan besar ni dengan kubah emas. Jadi itulah dia kubah, atau kita katakan iaitu apabila telah disetujui oleh Khalifah bangunkan selama 3 tahun nak dibangunkan batu syurga kat tengah-tengah, dan kemudian dibangunkan satu dom yang besar, dan itulah dinamakan Qubatus Sakhra, the Dome of Rock. Tetapi pada zaman Salahuddin Ayyubi, sebelum zaman Salahuddin Ayyubi, selebih kurang 81 tahun, orang-orang Kristian, Crusaders, telah menakluki Baitul Maqdis dan mereka telah jadikan gereja. Maka dengan itu Baitul Maqdis diletakkan salib-salib, tiang cross dan patung-patung. Apabila datang Salahuddin Ayyubi menguasai Baitul Maqdis, maka dia pecahkan semua salib-salib cross ini dan dia buat cantik lagi, dan dia buat bangunan tu seperti mana kita lihat yang ada di dalam gambar kita ni. Gambar ni ada lagi gambar lagi yang ajaib, ada lagi kat mana? Tak tahu kat mana pula. Jadi ni bangunan besar ni semua ni. Inilah Salahuddin Ayyubi, dia cantikkan lagi, letak seramik semua. Dan kemudian apabila zaman Islam yang sekarang moden, maka apabila datangnya King Hussein of Jordan, almarhum King Hussein of Jordan, bapa pada King Abdullah yang sekarang ada ni, ya, dia telah menjualkan istana dia di London sebanyak 92 juta dolar, dan kemudian dia hadiahkan emas, keping-kepingan emas di Baitul Maqdis, di atas bukit, di atas Qubatus Sakhra ni. Jadi yang kita nampak ni warna emas, ini bukan warna emas tuan-tuan, ini memang emas, solid gold. Memang emas. Wow, kalau dapat sekeping pun jadilah, ya. Ini betul-betul emas. 92 millions, 92 million dolar. Ini tuan-tuan dihadiahkan oleh King Hussein kepada Masjid Qubatus Sakhra. Jadi di mana Nabi semayang, Ustaz? Jadi Nabi semayang kat luar di sini. Nabi semayang. Lepas Nabi semayang, kemudian Jibril pun bawa datang 3 gelas air susu, kemudian bawa air arak, dan juga bawa air biasa. Dibagi Nabi pilih. Nabi pilih air susu. Jibril kata, asabtal fitrah, kau telah menempati kesucian. Kalau kau pilih arak, umat kau akan mabuk dengan dunia. Ini pun dah setengah mabuk dah. Kalau kau pilih air, umat kau akan tenggelam dengan air. Macam mana Nabi Nuh, umat dia tenggelam dengan air. Tapi kau telah pilih susu. Jadi susu ni minuman ahli syurga. Sunat pahalanya kalau kita minum, kita niat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi dibawa naik ke langit. Di mana Nabi bawa ke langit?
Nabi jalan sikit dan kemudian Nabi pun berhenti di sini. Itulah nama Qubal Mi'raj. Qubah ni dekat dengan tempat Nabi semayang, 3-4 meter saja. Dan di atas dia tulis Qubatul Mi'raj. Maka di sinilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril naik ke langit. Dan ada kisah Nabi pijak batu tu nak naik juga sama-sama Nabi. Jibril kata, engkau tidak diutus oleh Allah, kau sini saja. Maka dengan tu batu tu pun tergantung. Ustaz, batu tergantung tu ada cerita ke? Memang ada. Tapi batu gantung tu ada tapak kaki Nabi SAW. Jadi batu tergantung tu disimpankan di dalam masjid Qubatus Sakhra, ya. Dalam masjid Qubatus Sakhra ni ada satu tempat yang semacam mimbar. Dalam mimbar ni ada tanda batu tapak kaki Nabi SAW. Inilah batu tergantung. Asalnya kat luar, kemudian dibawa masuk ke dalam, diletakkan betul-betul di tepi batu syurga. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sejarah banyak, tuan-tuan, nak cerita tak habis lah. Tapi memang masa kita ni cemburulah dengan kita ni, ya. Apa nak buat, dah masa kita terhad. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, dapat kita berkongsi sedikit tentang Baitul Maqdis, kemuliaan Baitul Maqdis. Kita letak azam, tuan-tuan. Azam, ya Allah, sampaikanlah kami ke Baitul Maqdis, ya Allah, dapat kami ziarah tempat makam-makam para nabi-nabi dan juga tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Niatkan, tuan-tuan. Jadi kalau tak sampai pun kita dah dapat pahala. Kalau sampai, alhamdulillah. InsyaAllah nanti mudah-mudahan kalau dah selesai Covid ni, dah kemudian dibuka border semua, mudah-mudahan kita disampaikan Allah ke bumi Baitul Maqdis. Ini perintah Nabi, tuan-tuan. Nabi kata, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak disuruh kamu susah payah, melainkan kamu pergi ke 3 masjid. 3 masjid ni susah pun pergilah. Siapa dia? Masjid aku, Madinah, Masjidil Haram kat Mekah, dan Masjidil Aqsa. Itulah di Baitul Maqdis, tuan-tuan, ya. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami bermohon padamu dengan berkah Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kami semua ke bumi Baitul Maqdis dan bersama-sama dengan bumi Mekah dan juga Madinah. Kurniakanlah kami peluang untuk sampai kepada tempat-tempat sejarah Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, kami rindu bertemu dengan Nabi kami. Jangan kau matikan seseorang kami, melainkan kau telah temukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahiran dan batinan, secara sedar dan secara mimpi. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, kau kuatkanlah iman kami, tanamkanlah takwa kami, ya Allah. Ikhlaskanlah hati kami untuk melakukan taat padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami semua akan mati, ya Allah. Dan mati telah tersangat dekat pada kami, ya Allah. Anda kata sudah sampai saat kami kembali padamu, ya Allah. Izinkanlah kami mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan sujud padamu pada pagi Jumaat daripada bulan Ramadan, dalam keadaan kau meridai kami dan mengampuni kami. Ya Allah, ampunkanlah ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah datuk nenek moyang kami, guru-guru kami, adik-beradik kami, pakcik-makcik kami, dan ampunkanlah sekalian umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada negara kami, daripada negara-negara jiran, daripada seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami kesabaran dalam menghadapi ujian-Mu, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami yang zahir dan yang batin, ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami, hajat sekalian hadirin dan hadirat yang bersama-sama. Ya Allah, Kau makmurkanlah Masjid Muhajirin, dan Kau berkatilah lembaga pentadbirnya yang telah menjayakan majlis pada hari ini. Ya Allah, Kau murahkanlah rezekinya kepada kaum muslimin, supaya dapat mereka berderma kepada masjid-masjid yang ada, ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah pintu-pintu masjid dibuka untuk kami kembali beribadat dalamnya seperti biasa. Bukakanlah kembali Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis untuk kami dapat ziarah dan melakukan haji dan umrah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami, ampunkanlah salah silap kami dalam majlis ini, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai selesai saja untuk saya menyampaikan ceramah pada pagi ini.
Mohon ribuan maaf kalau dalam penyampaian saya ada tersilap kata terkasar bahasa, apa-apa kekurangan daripada saya. Dengan itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitulah yang telah disampaikan dari kepada Ustaz Fauzi. Nah, kalau masa mengisi ini kebanyakan majlis pada hari ini, namun kami berharap masa yang telah diberikan kepada kita, mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amalan kita dan menerima doa yang Ustaz Fauzi tadi agar masjid dibuka kembali dengan seperti biasa, insya-Allah, agar majlis seperti ini boleh dilangsungkan dengan lebih lama lagi, insya-Allah, dalam beberapa dengan kehadiran lebih ramai kepada jemaah, insya-Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada para jemaah sekalian, mewakili dan mengurusi dan juga staf muhaddirin kepada para jemaah sekalian muslimah yang telah melapangkan masa untuk sama-sama menghadiri majlis pada hari ini. Teruskan untuk menyumbang golongan dakwah bagi muhaddirin yang melakukan sumbangan daripada para jemaah sekalian untuk kami dapat menampung pos dakwah untuk muslim muhaddirin. Dan di belakang sana sebelum kita bersulai ada juga Ajwa Madinah untuk kita sebagai info kepada muslim muhaddirin agar sumbangannya dapat kita untuk dalam peningkatan muslim muhaddirin, insya-Allah mendapatkan Ajwa kota setiap kota $20 di belakang nanti, dan juga ada sedikit gabungan yang telah diberikan kepada jemaah. Kami mohon suka untuk check out di belakang dengan keadaan teratur. Kami sediakan yang maksimal di satu terlebih dahulu untuk check out terlebih dahulu, dan disusuli dengan para jemaah sekalian di tingkat yang kedua untuk persiapan untuk setelah musim